Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Indopa Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, so sebelum kita teruskan untuk berita yang menggemparkan seluruh negara kita hari ini, jangan lupa untuk terus sokong channel Orang Indopa dengan cara tekan butang subscribe, ya, like dan share. Mari kita ikuti berita tergempar hari ini. Dikatakan Zaid Hamidi dibebaskan daripada 40 pertuduhan karena kekurangan bukti dan juga dinyatakan ya kenyataan daripada saksi yang agak meragukan sahabat-sahabat semua. Jadi benarkah Zaid Hamidi dibebaskan daripada pertuduhan? Inilah soalannya hari ini. Berbagai perasaan khususnya daripada penyokong-penyokong UMNO Barisan Nasional dan juga penyokong Zaid Hamidi. Mereka begitu gembira hari ini karena mereka mengatakan Zaid Hamidi dibebaskan daripada 40 pertuduhan ya berkaitan dengan kes ataupun skandal UKSB, sahabat-sahabat semua. Jadi benarkah ini adalah persoalannya? Benarkah Zaid Hamidi bebas ataupun tidak mempunyai peluang lagi untuk ke penjara? Jawapannya kita bagikan secara detail sekejap lagi. Dengan itu saya ingin membacakan kenyataan berita hari ini sahabat-sahabat semua yang baru saja dikeluarkan sekitar jam 1 petang tadi, yang mana mengatakan mahkamah membebaskan Zaid dari 40 pertuduhan rasuah. Jadi, adakah 40 ini adalah jumlah pertuduhan rasuah yang sebenar untuk buat Zaid Hamidi, sahabat-sahabat semua? Mari kita lihat poster yang saya sediakan untuk kita. Inilah posternya yang sebenar. Jumlah sebenar pertuduhan kes rasuah untuk Zaid Hamidi bukanlah 40, melainkan jumlah yang sebenar dan yang paling terbesar ya di dalam sejarah rasuah dalam negara kita, yaitu 87 kes ataupun 87 pertuduhan. Ya, 40 telah dibebaskan karena kurangnya bukti dan juga kenyataan-kenyataan daripada saksi yang dikatakan agak mencurigakan. Dengan itu, ya mari kita ikuti apakah kenyataan daripada media hari ini ya yang saya petik daripada sumber hari ini dalam Malaysia Kini ya. Jadi mari kita baca. Katanya Presiden ya UMNO Ahmad Zaid Hamidi dibebaskan dan dilepaskan daripada pertuduhan rasuah yang dikenakan ke atasnya. Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam Muhammad Yazid Mustafa berkata pihak pendakwaan gagal mewujudkan prima facie ke atas bekas timbalan Perdana Menteri. Bekas timbalan Perdana Menteri itu atau ahli Parlimen Bagan berdepan 33 pertuduhan menerima rasuah. Ya, menerima rasuah berjumlah Singapura dolar 13.56 juta daripada syarikat Ultra Kirana Sendirian Berhad ataupun UKSB, selain 7 lagi mendapatkan Singapura dolar 1 juta 150 juta, RM 3.125 juta, 15.000 Swiss francs dan juga 15.000 Amerika Serikat dolar Amerika Serikat daripada syarikat yang sama yang mempunyai kaitan rasmi dengan tugas rasminya. Kesemua pertuduhan itu didakwa dilakukan di Sri Satria Precinct 16 Putrajaya dan Country Heights Kajang antara Oktober 2014 sehingga Mac 2018 ya. Untuk rekod, selain kes melibatkan VLN, amat turut dibicarakan atas 47 pertuduhan pencemaran rasuah, pengubahan wang haram membabitkan Yayasan Akal Budi. Itu dia. Dia diperintah untuk membela diri oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 24 Januari yang lalu. Dalam penjelasan hakim berkata, pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie dan 3 saksi utama tidak boleh dipercayai. Ya, saksi yang dimaksudkan itu adalah bekas pengurus pentadbiran Ultra Kirana Sendirian Berhad, David Tan Siong Sun, dan juga bekas pengarah syarikat tersebut Harry Levi Kyun serta Wan Kerisa Wan Abdul Ghani. Dalam keterangan sebelum ini, Tan memberitahu di mahkamah dia dan Wan dengan arahan Lee pernah mengantar wang tunai berjumlah RM 3 juta dalam beg pakaian ke kediaman Zaid Hamidi. Mahkamah diberitahu bahwa Tan membuat rekod untuk menunjukkan pengantaran wang tunai bulanan kepada Zaid bermula dari Oktober 2014 hinggalah 2018. Jadi inilah dia sahabat-sahabat semua, kenyataan terkini yang menyatakan ya mahkamah membebaskan Zaid daripada
40 pertuduhan. Ramai di luar sana menyangka bahwa apabila Zahid dibebaskan daripada 40 pertuduhan ini, mereka menyangka Zahid akan bebas sepenuhnya. Mungkin ada mereka menyangka yang dia tidak akan masuk ke penjara. Tetapi apa yang mereka fikirkan semua itu adalah satu, ya, hanya satu ilusi, ya, hanya untuk menyenangkan diri mereka, sahabat-sahabat semua. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ya, sebenarnya jumlah pertuduhan rasuah untuk Zahid Hamidi adalah sebanyak 87 kes, ya, 87 pertuduhan, dan daripada kesemua 87 itu separuh atau 40 telah dibebaskan. Tapi ini yang saya katakan kenapa Zahid Hamidi bakal masuk ke penjara Kajang maupun Sungai Buloh, karena ada baki, yaitu 47 kes, ya. Ini dia yang seperti kalau kamu nampak poster ini, 47 kes diarah untuk membela diri karena bukti mencukupi. Jadi sebenarnya kes ini juga sedang dalam perbicaraan, ya, bersama dengan kes, ya, kes UKSB ini dan juga kes akal budi. Sebenarnya ramai yang tidak menyangka ataupun salah paham sebenarnya, ya. Karena kalau kita lihat daripada kes ini, sebenarnya dia bukanlah satu kes saja, tetapi ia melibatkan dua kes yang berbeza, sahabat-sahabat semua. Namun sebelum itu saya ingin memberikan satu, ya, berita yang kita petik sejak awal tahun ini pada Januari 24, 22, yang mana mungkin telah dilupakan oleh penyokong-penyokong Zahid Hamidi. Dengan itu mereka bersorak, ya, ada di antara mereka, ya, presiden mereka difitnah, ditelanjangkan di dalam dituduh seperti ini karena menerima rasuah, makan rasuah dan sebagainya. Ya, itu hanyalah sebahagian saja, sahabat-sahabat semua. Karena yang pastinya kamu pasti akan terkejut sekiranya kamu mengingat atau mengimbas kembali sebenarnya daripada 87 kes itu, ya, kita terima keputusan mahkamah karena kurangnya bukti, ya, karena saksi-saksi itu agak mencurigakan, mungkin ada kaitan, ada kompromi di antara mereka. Kita tidak tahu, ya, sebab mereka ini licik dalam permainan politik, dan juga Zahid Hamidi sendiri adalah licik daripada Najib Razak. Itulah yang berlaku, sahabat-sahabat semua. Jadi mari saya berikan satu lagi berita yang mungkin kita lupa atau terkeliru dengan dua perkara ini. Itu dia. Ya, kalau kita lihat, saya ambil berita ini juga daripada Malaysia Kini, menyatakan Zahid diperintah bela diri atas semua 47 pertuduhan. Jangan lupa, sahabat-sahabat semua, sebenarnya dalam 87 itu 40, ya, sudah bebas, namun 47 itu diperintah untuk membela diri. Maksudnya apa? Karena, ya, terdapatnya bukti yang tidak memihak kepada Zahid Hamidi, ya, terdapatnya bukti yang jelas sehingga hakim, ya, menerima, ya, segala pendakwaan daripada pihak pendakwa, sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita baca. Saya ingin membaca untuk kita semua supaya kita faham dan jangan rasa kecewa, ya. Ini memang sudah biasa di dalam perundangan. Kalau tidak cukup bukti, ya, pastinya mereka akan terlepas. Tapi kalau bukti itu nyata, kalau bukti itu berada di depan mata kita seperti yang dilakukan oleh Najib Razak, pastinya dia akan masuk penjara. Jadi ini juga yang bakal berlaku kepada Presiden UMNO Zahid Hamidi, karena 47 pertuduhan lagi diarah oleh mahkamah untuk membela diri bagi pertuduhan berikut. Jadi saya ingin membaca semula, mungkin ada di antara kita yang lupa berkaitan dengan berita ini. Katanya Kuala Lumpur, bekas timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi diperintah membela diri oleh Mahkamah Tinggi atas 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah, penggubahan wang haram, dan membabitkan dana Yayasan Akal Budi. Sahabat-sahabat semua, inilah dia. Ya, ini adalah satu lagi case. Maksudnya dalam case Zahid Hamidi ini, sahabat-sahabat semua, 87 itu dia dibagikan kepada dua case. Oke, sekejap lagi selepas kita baca ini saya beri penerangan lebih detail. Hakim Collins Lawrence Quere memutuskan bahwa pihak pendakwaan berjaya, ya, membuktikan case prima facie terhadap Zahid. Maksudnya, ya, bukti yang meyakinkan, ya, dengan saksi dengan meyakinkan, dan karena itu, ya, hakim mengarahkan untuk Zahid, ya, dibicarakan atas 47 pertuduhan penggubahan wang haram
dan juga membabitkan puluhan juta untuk milik yayasan itu dan menerima rasuah untuk berbagai proyek sepanjang menjadi Menteri Dalam Negeri. Sebanyak 12 dakwaan membabitkan CBT, 8 rasuah dan selebihnya pengubahan wang haram. Memang hebat Ponorogo ini dalam kes-kes rasuah. Ya, hakim berkata Zaid mempunyai 3 pilihan dalam melakukan pembelaan. Beliau boleh memilih untuk memberi keterangan secara bersumpah dari kandang saksi, memberi keterangan dari kandang tertuduh, atau berdiam diri. Peguam Zaid Hamidi memberitahu mahkamah bahwa anak guamnya memilih untuk memberi keterangan secara bersumpah dari kandang saksi. Ya, pendengaran bagi peringkat pembelaan dijadwal bersambung pada 28 Mac. Jadi sahabat-sahabat semua, kes ini sebenarnya sedang berlangsung bersama atau dibicarakan bersamaan dengan kes yang baru saja dibebaskan Zaid Hamidi itu. Mungkin ramai yang keliru. Ya, selama ini hanya satu perbicaraan, ya, hanya satu pertuduhan, tapi sebaliknya dia sebenarnya ada 2 kes yang berbeza, ya. Satu lagi, Zaid tidak layak diberi kekebalan daripada pendakwaan, kata hakim, ya. Hakim berkata Zaid tidak layak diberi kekebalan daripada pendakwaan dengan alasan beliau secara jujur, ya, mendedahkan semua transaksi berhubung yayasan akal budi. Selepas mempertimbangkan hujah, saya dapati tiada merit, katanya, dan tertuduh tidak layak mendapat kekebalan. Terdahulu, Peguam Zaid berhujah bahwa anak guamnya harus diberi kekebalan di bawah Seksyen 30 dalam kurungan 7 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM peruntukan wang dimansuhkan pada 1 Oktober 2018 menyatakan bahwa sesiapa yang mendedahkan maklumat atau memohonkan sebarang dokumen kepada pihak berkuasa tidak akan didakwa. Pihak pembelaan berhujah bahwa SPRM merekodkan kenyataan Zaid antara 2 ke 3 Julai 2018 dan beliau memberi butiran mengenai penubuhan yayasan itu. Sumber dananya dan butiran peribannya terdiri daripada ahli keluarga. Bagaimanapun, pihak pendakwaan berhujah bahwa kekebalan yang dibangkitkan oleh Zaid adalah percobaan untuk membatalkan semua pertuduhan. Wow, katanya Zaid sepatutnya memfailkan semakan kehakiman di Mahkamah Sivil untuk menentukan sama ada beliau berhak mendapat kekebalan daripada pendakwaan. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau kononnya hari ini begitu gembiranya mereka Zaid Hamidi dibebaskan, ya mungkin itu, ya, sedikit sebanyak untuk membuatkan mereka boleh bernapas lega, tetapi sebenarnya, ya, itu hanyalah tidak separuh, ya, daripada pertuduhan, karena 47 lagi Zaid Hamidi diarah untuk membela diri. Jadi saya ingin memberikan penjelasan yang lebih clear, ya, supaya kita di sini tidak keliru, ya, tidak keliru dengan kes ini, sebab mereka menyangka habislah Zaid dibebaskan, habislah Zaid jadi Perdana Menteri kalau BN menang. Tapi sebenarnya sahabat-sahabat semua, apa yang berlaku dalam kes Zaid Hamidi hari ini, dia sebenarnya mempunyai ada 2 kes mahkamah terhadap Zaid Hamidi. Jadi jangan keliru, jangan confuse, sebab banyak sangat kes perbicaraan yang membuktikan atau membabitkan kelapayamun ataupun kluster-kluster mahkamah ini. Itu dia. Jadi untuk kes yang pertama sahabat-sahabat semua, seperti yang baru saja saya baca tadi, adalah kes pertuduhan 47. Ya, pertuduhan kes Yayasan Akal Budi. Itu dia. Ya, 47 pertuduhan kes Yayasan Akal Budi diperintah untuk membela diri sejak pada 24 Januari 2022. Kes yang kedua adalah 40 pertuduhan kes sistem visa luar negara VLN ataupun UKSB. Inilah dia yang baru kita dengar hari ini, 40 kes ini. Keputusannya dah dilepaskan daripada semua pertuduhan. Karena apa? Ya, karena wujudnya kesaks ataupun ucapan ataupun kenyataan daripada saksi dikatakan oleh hakim tidak boleh dipercayai dan juga agak mencurigakan. Jadi membuatkan tidak cukup bukti, ya, untuk didakwa, untuk diteruskan beliau untuk membela diri, sahabat-sahabat semua. Jadi dalam kes 1 yaitu 47 pertuduhan, ya, ini sebenarnya telah pun, ya, dilakukan pada 24 Januari 2022. Hakim Mahkamah Tinggi Colin Lawrence telah memerintah Zaid untuk membela diri kepada kesemua pertuduhan jenayah rasuah, pecah amanah, dan pengubahan wang haram. Perbicaraan itu sebenarnya
setelah pun dilangsungkan sejak bulan Mac yang lalu dan sehingga hari ini sedang dijalankan. Jadi ramai yang agak confused, mereka pun agak takut, mereka pun kelang kabut. Ada juga yang gembira, khususnya penyokong-penyokong Zaid Hamidi. Mereka menyangkakan Zaid Hamidi sudah bebas, tapi sebenarnya sahabat-sahabat semua, itu hanya waktu yang pertama. Ini sekarang akan masuk kepada pusingan yang kedua untuk kes 47 pertuduhan itu. Ya, jadi dalam kes yang kedua yang seperti yang kita nyatakan tadi, hari ini kita telah dengar ya keputusannya bahwa Zaid Hamidi dibebaskan karena tidak cukup merit, tidak cukup bukti, saksi-saksi pun agak mencurigakan atau tidak boleh dipercayai. Itu dia. Jadi apa yang berlaku, sahabat-sahabat semua, Zaid tetap akan sibuk untuk turun naik, naik turun naik ke mahkamah untuk pertuduhan ya yang mana beliau dikehendaki untuk membela diri kepada 47 pertuduhan ya untuk kes Yayasan Akal Budi, sahabat-sahabat semua. Jadi buktinya hari ini jumlah keseluruhan kes ataupun pertuduhan kita boleh nampak dengan jelas di depan mata saya kita hari ini adalah 87 kes, 40 kes dibebaskan, 47 diarah untuk membela diri. Jadi tinggal selangkah lagi untuk Zaid Hamidi ya melangkah ke penjara Kajang. Sekiranya sekali lagi akan didapati, tetapi yang nyata Mahkamah arahkan, hakim arahkan beliau untuk membela diri kerana wujudnya bukti yang cukup, bukti yang meyakinkan untuk kes ataupun perbicaraan itu diteruskan. Jadi sahabat, adakah menjawab segala persoalan saya? Kerana ramai di luar sana begitu panik, ada yang gembira, ada yang menangis, ada yang ketawa, ada yang mengatakan mereka ditelanjangkan, tapi hakikatnya mereka cuma bijak menyembunyikan segala bukti-bukti kepada rasuah, kepada penyelewengan yang mereka lakukan, sahabat-sahabat semua. Namun kita percaya walaupun bebas dalam beberapa pertuduhan, kita percaya ada 87 lagi kes yang bakal dihadapi oleh Presiden UMNO Zaid Hamidi. Jadi yang pastinya persoalannya, adakah beliau akan dibebaskan ataupun selangkah lagi untuk masuk ke penjara? Itu adalah jawaban yang kita tunggu-tunggu pada perbicaraan yang sedang dilakukan untuk kes Yayasan Akal Budi. 47 pertuduhan, sahabat-sahabat semua. Terima kasih kerana bersama dengan saya dan mendengar penjelasan saya petang hari ini ya berkaitan dengan isu ya 87 pertuduhan ke atas Presiden UMNO Barisan Nasional. Jadi sekian saya daripada Orang Nopo. Sebelum saya mengundurkan diri, peribahasa mengatakan tapapun tangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Nopo. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.